Seorang raja memiliki kuda kesayangan yang sangat dimanjakan. Suatu hari, seorang menteri melakukan kesalahan kecil, dan raja memutuskan untuk menghukumnya. Kamu akan diikat di padang rumput, dan kudaku akan menyeretmu hingga mati. Menteri memohon, Tuanku, beri saya waktu 10 hari sebelum hukuman. Raja setuju. Dalam 10 hari itu, menteri merawat kuda raja dengan penuh kasih. Memberi makan, memandikannya, dan mengurusnya setiap hari. Tiba hari hukuman, menteri diikat, dan kuda dilepaskan. Namun, bukannya menyeret, kuda itu malah mendekati menteri, mencium wajahnya, dan berdiri melindunginya. Raja terkejut. Apa yang terjadi pada kudaku? Menteri menjawab, saya hanya merawat kudamu selama 10 hari, dan dia tidak melupakan kebaikan saya. Tapi saya melayani Anda selama 10 tahun, dan Anda melupakan semuanya hanya karena satu kesalahan. Raja terdiam, lalu berkata, baiklah, mulai hari ini kudaku akan diganti dengan badak sumbu. Seorang guru kelas 1 merasa kesulitan dengan Joni kecil, yang merasa dirinya terlalu pintar untuk kelasnya. Guru membawa Joni ke pengetua untuk dites. Pengetua berkata, kalau kamu salah satu soalan, kamu tetap di kelas 1. Joni setuju. Pengetua bertanya soalan kelas 3, seperti berapa 3 ditambah 6, dan berapa 6 darab 6. Joni menjawab semuanya dengan tepat. Pengetua berkata, Joni layak naik ke kelas 3. Namun, guru meminta izin untuk menguji Joni juga. Guru bertanya, bentuknya panjang, sering dihisap. Joni menjawab, rokok. Guru bertanya lagi, masuknya keras dan kering, keluarlah lembut dan basah. Sebelum pengetua menghentikan soalan, Joni menjawab, gula getah. Pengetua asyiknya berkata, masukkan Joni ke kelas 6. Saya sendiri salah menjawab soalan tadi. Suatu hari, Pak Mat pergi ke klinik untuk buat pemeriksaan kesihatan. Dokter bertanya, Pak Mat, ada masalah apa hari ini? Pak Mat menjawab, Dokter, saya rasa saya ni macam ada masalah pendengaran. Dokter pun mula memeriksa telinga Pak Mat dengan teliti. Selepas beberapa minit, doktor berkata, telinga Pak Mat sihat sahaja. Mungkin masalahnya bukan pada telinga. Apa yang buat Pak Mat rasa ada masalah pendengaran? Pak Mat mengeluh, setiap kali isteri saya bercakap, saya langsung tak dengar. Doktor terus ketawa sambil berkata, itu bukan masalah pendengaran Pak Mat, itu masalah keberanian. Seorang guru tadika yang tidak percaya akan kewujudan Tuhan ingin mempengaruhi murid-muridnya. Dia menunjukkan sebatang pen dan bertanya jika mereka nampak pen itu, dan mereka menjawab, nampak. Guru itu memasukkan pen ke dalam poket dan bertanya lagi jika mereka nampak pen itu. Kali ini, mereka menjawab, tak nampak. Guru itu kemudian berkata, begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita tak nampak, maksudnya Tuhan tak ada. Namun, seorang murid pintar bernama Burhan bangun dan bertanya kepada rakan-rakannya, kawan-kawan, nampak cikgu tak? Mereka menjawab, nampak. Burhan menyambung, cikgu ada kan? Semua mengangguk. Akhirnya Burhan bertanya, kawan-kawan, nampak otak cikgu tak? Semua menjawab, tak nampak. Burhan tersenyum, jadi cikgu tak ada otak. Guru itu hanya mampu terdiam. Suatu hari seorang lelaki buta masuk ke sebuah restoran. Pemilik restoran itu segera menghampirinya dan bertanya, Tuan nak saya bacakan menu? Lelaki buta itu tersenyum dan berkata, saya buta, tak perlu baca menu. Bagi saya satu garpu kotor saja, saya boleh tahu makanan apa yang sedap di sini. Pemilik restoran kehairanan, tetapi tetap mengambil garpu kotor dari dapur dan memberikannya kepada lelaki buta itu. Lelaki buta itu menghirup aroma dari garpu tersebut, lalu berkata, saya pesan ayam panggang dengan kentang dan tumis kangkung. Pemilik restoran itu terkejut tetapi tetap menyiapkan pesanan. Selepas makan, lelaki buta itu pun berlalu pergi. 2 minggu kemudian, lelaki buta itu datang lagi. Pemilik restoran ingin mengujinya. Dia masuk ke dapur, melihat istrinya, Siti, yang sedang memasak, lalu berkata, Siti, tolong gosok garpu ini di badan awak sekejap. Siti yang kehairanan menuruti permintaan suaminya. Pemilik restoran itu kembali ke meja lelaki buta dan memberikan garpu tersebut. Lelaki buta itu mengambilnya, mencium aroma garpu, lalu tersenyum dan berkata, saya tak tahu Siti kerja di sini. Seorang ateis di dalam kapal terbang menoleh kepada seorang gadis kecil yang sedang membaca dan berkata, mahukah kamu berbual? Perjalanan ini terasa lebih cepat jika kita berbincang. Gadis kecil bertanya, tentang apa? Si ateis menjawab, tentang Tuhan, surga, neraka, atau kehidupan selepas mati. Gadis kecil tersenyum, boleh, tapi saya ada soalan dulu. Kuda, lembu, dan kambing makan rumput, tapi kenapa tahi mereka berbeza bentuk? Si ateis terdiam, lalu mengaku, saya tidak tahu. Gadis kecil menjawab, jika hal sekecil ini pun encik tak tahu, bagaimana mahu berbicara tentang Tuhan? Lalu dia kembali membaca bukunya, meninggalkan si ateis yang kebingungan. Jangan lupa scroll untuk cerita lainnya.
Seorang suami dan istri yang sudah memiliki 2 orang anak masih ingin menambah seorang lagi. Lalu mereka pun mencuba lagi, dan akhirnya si istri mengandung. Selepas 9 bulan berlalu tibalah hari yang dinantikan, si suami sangat gembira kerana anak yang lahir adalah lelaki. Dengan penuh semangat dia segera mendekati bayinya untuk melihat wajahnya. Namun sebaik sahaja dia melihat senyumannya hilang serta-merta, wajah bayi itu sangat buruk. Lebih buruk daripada yang pernah dia bayangkan. Suaminya berkata, "Sayang, jujur dengan saya, apakah kamu curang?" Si istri dengan wajah penuh keikhlasan menjawab, "Tidak abang, kali ini memang anak abang sendiri." Dalam kelas matematik, seorang guru bertanya kepada Johnny kecil, "Jika cikgu beri 3 ekor kucing tambah 3 lagi, dan tambah 3 lagi, berapa jumlah kucing yang kamu ada?" Dengan yakin, Johnny menjawab, 11. Guru terkejut dan geram menggunakan cara lain dan bertanya, "Kalau cikgu beri kamu 3 biji apel, tambah 3 lagi, dan tambah 3 lagi, berapa jumlah apel yang kamu ada?" Johnny menjawab dengan betul, 9. Guru lega dan kembali ke soalan kucing. "Jika cikgu beri 3 ekor kucing, tambah 3 lagi, dan tambah 3 lagi, berapa jumlah kucing yang kamu ada?" Johnny tetap menjawab, 11. Dengan bingung, guru bertanya, "Johnny, bagaimana boleh jadi 11? Johnny dengan tenang dan menjawab, "Sebab saya sudah ada 2 ekor kucing di rumah." Seorang lelaki jatuh cinta kepada seorang wanita, tetapi cintanya ditolak kerana gajinya tidak cukup besar. Bertahun-tahun kemudian, lelaki itu menjadi seorang yang sangat berjaya, dan tanpa disangka, dia bertemu semula dengan wanita tersebut di sebuah restoran mewah. Tanpa menyedari siapa lelaki di hadapannya, wanita itu dengan bangga berkata, "Masih belum berkahwin ya? Gaji suami aku 100 juta sebulan. Boleh tak kau kalahkan itu?" Lelaki itu hanya tersenyum, dan beberapa saat kemudian, suami wanita itu datang menghampiri mereka. Terkejut, suaminya berkata, Tuan, rupanya Anda di sini. Ini istri saya." Wanita itu terpinga-pinga, lebih-lebih lagi apabila suaminya menambah, "Sayang, ini bos saya. Saya bekerja di proyeknya yang bernilai 1 triliun. Oh ya, bos saya ini dulu pernah mencintai seorang wanita, tapi dia tak berjaya menawan hatinya. Bayangkan betapa bertuahnya wanita itu kalau dulu dia memilih bos saya." Wanita itu terkedu, wajahnya pucat, menyadari betapa malunya dirinya. Pada suatu pagi di sekolah, cikgu bertanya kepada Bim-Bim yang tengah duduk di bangku sekolah rendah. Ada 5 ekor itik mencari makan di sawah. Jika seorang pemburu menembak 1, tinggal berapa? Setelah berfikir, Bim-Bim menjawab bahawa tiada yang tinggal kerana yang lain pasti terbang kerana terkejut. Cikgu tersenyum dan berkata bahawa sebenarnya itu bukan jawapan yang diharapkan, tetapi dia suka cara Bim-Bim berfikir. Tidak mau kalah, Bim-Bim pula bertanya kepada cikgu. Ada 3 wanita makan ais krim, seorang mengunyah, seorang menggigit, dan seorang lagi menjilat. Yang mana sudah berkahwin? Tanpa berfikir panjang, cikgu menjawab bahawa sudah tentu yang menjilat ais krimnya. Bim-Bim tersenyum dan berkata bahawa sebenarnya yang sudah berkahwin ialah yang memakai cincin kahwin, tetapi dia suka cara cikgu berfikir. Seorang juruterbang menerbangkan pesawat dengan 3 penumpang, iaitu seorang jutawan, seorang profesor hebat, dan seorang backpacker. Tiba-tiba, pesawat mengalami kerosakan enjin yang memaksa mereka terjun menggunakan payung terjun, tetapi masalahnya hanya ada 3 payung sedangkan mereka berempat. Jutawan itu segera merampas 1 payung dan berkata bahawa jika ada yang menghalangnya, dia akan menyaman mereka tanpa mengira kos, lalu terus terjun. Profesor pula mengambil 1 payung dan berkata bahawa dunia akan kehilangan ilmuwan penting jika dia mati lalu dia juga terjun. Kini hanya tinggal juruterbang dan backpacker. Lalu juruterbang berkata bahawa hanya tinggal 1 payung dan backpacker itu harus mengambilnya kerana dia akan jatuh bersama pesawat. Namun, backpacker itu dengan tenang berkata bahawa masih ada 2 payung. Membuatkan juruterbang kehairanan sebelum backpacker itu menjelaskan bahawa jutawan tadi sebenarnya telah merampas backpacknya. Seorang budak sedang bermain bola sendirian di halaman. Tanpa sengaja, dia menendang bolanya terlalu kuat hingga pecah kaca rumah seorang wanita. Ketakutan, budak itu segera berlari ketika wanita tersebut keluar sambil menjerit memarahinya. Namun, beberapa saat kemudian, dia berfikir untuk kembali mengambil bolanya.
Dengan penuh keberanian, dia mengetuk pintu rumah wanita itu dan berkata bahawa ayahnya akan datang untuk memperbaiki jendela tersebut. Tidak lama kemudian, seorang lelaki muncul dengan membawa kotak perkakas dan berkata bahawa dia mahu membetulkan jendela yang pecah. Wanita itu pun membenarkan lelaki tersebut masuk untuk melakukan kerja pembaikan. Sementara lelaki itu membetulkan jendela, budak tadi meminta bolanya kembali, dan wanita itu menyerahkannya sambil berpesan supaya lebih berhati-hati lain kali. Setelah selesai membaiki jendela, lelaki tadi menyerahkan bil kepada wanita itu, membuatkan dia terkejut lalu bertanya, "Bukankah Anda ayah budak itu?" Lelaki itu pula kebingungan dan menjawab, "Bukankah Anda ibunya?"